Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang memupuk nilai integriti mahasiswa di dalam cabaran pendidikan atas talian pada era pandemik COVID-19. Okey, untuk pengenalan, kepentingan menitik beratkan soal integriti di dalam kehidupan harian berkait rapat dengan kejayaan seseorang individu menjadi tulus, bertanggungjawab, jujur serta amanah walaupun jika tiada siapa yang melihat perbuatannya. Kepentingan memahami konsep integriti dan pentingnya integriti diamalkan di dalam setiap urusan kehidupan harian akan membantu melahirkan anggota masyarakat yang berkualiti tinggi. Dan seterusnya, pendidikan era norma baharu ini pada tahun ini dikala wabak COVID-19 menyerang, wabak yang telah meragut ratusan ribu nyawa di seluruh dunia, ini secara langsung telah menimbulkan suasana yang tidak tenteram dalam kalangan masyarakat. Justru di Malaysia, untuk membendung penularan wabak ini, kerajaan telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula dari 18 Mac 2020. Okey, untuk seterusnya, pendidikan di era pandemik COVID-19. Poin yang pertama ialah pembelajaran secara bersemuka. Itu cara belajar secara bersemuka itu adalah kaedah paling terbaik dalam sistem pendidikan mana-mana negara sekalipun. Menerusi pembelajaran secara bersemuka ini, ia memudahkan pemahaman pelajar dan murid terhadap topik yang diajar. Pada masa yang sama, mereka juga dapat bersosial dengan rakan-rakan, guru dan orang sekeliling. Okey, untuk pendidikan secara online, dia terbahagi kepada dua, iaitu penggunaan aplikasi Google Meet dan penggunaan aplikasi Classroom. Untuk penggunaan aplikasi Google Meet, penggunaan Google Meet berkembang sepanjang pandemik COVID-19 disebabkan oleh beberapa kelebihan yang tidak didapati daripada aplikasi lain. Dengan menggunakan Google Meet, kita dapat merakam pembelajaran online yang dapat dilakukan di manapun dan secara fleksibel. Google Meet juga menyediakan papan tulis sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dan yang kedua ialah aplikasi Classroom. Google Classroom merupakan satu perkhidmatan web percuma yang dibangunkan oleh Google kepada pelajar-pelajar untuk memudahkan membuat dan mengedar dan mengukur tugasan tanpa menggunakan kertas. Penggunaan Google Classroom dalam pendidikan dapat memupuk sikap berdikari dan atau belajar sendiri, merangsang pemikiran kritis dan kreatif. Dan akhir sekali ialah pendidikan secara hybrid. Pendidikan secara hybrid terbagi kepada dua, iaitu pelajar di kampus dan pelajar di rumah. Untuk pelajar di kampus, kehadiran pelajar di kelas dapat membantu mereka membuat persiapan untuk peperiksaan kerana interaksi secara bersemuka dengan guru ketika PDP dapat menjadikan pemahaman lebih berkesan dan memberi panduan pembelajaran lebih jelas, terutama subjek dengan latihan amali. Untuk pelajar di rumah, belajar secara online dapat mengatur sedia masa belajar mereka. Pengaturan dari segi masa dan tempat adalah sangat fleksibel jika anda belajar secara online. Belajar secara online akan melambatkan pemahaman, lebih-lebih lagi jika pengajar ini tidak memberikan contoh dan penerangan yang baik. Banyak pelajar tidak dapat mengikuti kelas online kerana ketiadaan data internet yang kuat. Pelajar perlu memilih pakej internet yang sesuai untuk melancarkan proses pembelajaran. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang saya akan berkongsi tentang objektif kajian kami. Okay, yang pertama, mengkaji cara meningkatkan mutu integriti pendidikan dalam kalangan mahasiswa menurut pandangan pelajar dan pensyarah. Yang kedua, mengenal pasti cabaran pendidikan di era pandemik COVID-19 berdasarkan pendidikan secara online dan fizikal. Kemudian, mengenal pasti cabaran pendidikan di era COVID-19 dalam aspek pendidikan dan sosial. Seterusnya, skop kajian. Okey, skop kajian kami adalah untuk mengenal pasti cabaran pendidikan atas talian pada era pandemik COVID-19. Yang kedua, kajian ini hanya tertumpu kepada mahasiswa seramai 5 orang di Johor. Kami menggunakan responden daripada pelajar UTHM sendiri juga. Okey, kemudian kajian ini ingin mengenal pasti pandangan mahasiswa terhadap isu yang dibincangkan untuk mengetahui mahasiswa mengambil berat ataupun tidak tentang cabaran yang dihadapi ini. Yang seterusnya ialah kepentingan kajian. Yang pertama ialah kajian ini amatlah penting dibuat agar masyarakat, terutamanya mahasiswa maupun mahasiswi, dapat mengambil tahu tentang kepentingan menjadi seseorang yang berintegriti walaupun proses pembelajaran melalui talian. Yang kedua, kajian ini juga amatlah menarik untuk diberikan perhatian kerana terdapat banyak aspek baharu pengajaran dan juga penambahbaikan yang boleh diambil melalui hasil kaji selidik daripada mahasiswa yang diberikan di bahagian responden. Yang ketiga ialah kajian ini juga harus dititik beratkan kerana ingin melihat betapa serius ibu bapa dan mahasiswa dalam menyemai nilai-nilai murni seperti integriti di dalam diri mahasiswa tersebut. So boleh dicakapkan integriti ni sangat penting lah dalam diri mahasiswa. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Abdul Haris bin Abdullah. Hari ini saya akan membentangkan definisi integriti. Okay, integriti berasal daripada perkataan Latin iaitu integer yang bermaksud menyeluruh. Pendefinisian terhadap integriti boleh diklasifikasikan kepada 4 perspektif, iaitu ketekalan nilai peribadi, komitmen terhadap nilai peribadi, komitmen terhadap nilai komuniti dan komitmen terhadap nilai-nilai murni. Integriti merupakan konsep penting dalam pentaklukan etika kerana integriti berkait rapat dengan pembentukan dan pengukuhan etika yang baik. Okey, apa yang boleh saya cerita tentang integriti ni adalah integriti ni adalah perkara yang kita perlu ada dalam diri setiap manusia lah. Demikian kerana integriti boleh disosiasikan sebagai satu perkara yang baik dan kita perlu menyemai sifat integriti kerana dengan sifat integriti ni yang kita ada dalam diri kita, kita dapat menjadi seorang yang beretika dan menjadi seorang yang dapat mengubah diri kita menjadi orang yang lebih. Sebagai contoh, sebagai seorang pelajar, kita mesti mempunyai integriti kerana integriti adalah penting. Contohnya, kita sebagai seorang pelajar, kita kena mempunyai integriti dalam melakukan assignment. Kedua, integriti dalam masa waktu peperiksaan. Dan integriti amat penting kerana kita dapat gunakan integriti ini penting untuk sewaktu kita bekerja nanti. Okey, kemudian saya akan cerita tentang definisi era digital. Okey. Era digital boleh didefinisikan zaman informasi yang cepat serta mudah diakses dan disebar luas menggunakan media teknologi digital. Menurut Kompusina, era digital juga boleh ditafsirkan sebagai media baru. Sedangkan menurut Wikipedia, nama lain ialah revolusi digital. Sekarang yang boleh kita lihat sebagai era digital. Kerana sekarang ni dunia tanpa sepadan, maksudnya kita boleh menggunakan pelbagai digital seperti laptop, telefon pintar untuk berhubung sama kita. Selain itu, dengan menggunakan teknologi ni, kita boleh gunakan untuk pendidikan. Di era pandemik ni, kita menggunakan digital untuk pembelajaran, untuk kita buat meeting dan untuk kita berhubung dengan ibu bapa, dengan keluarga. Walaupun jarak antara kita berjauhan, tapi kita dapat menghubungkan silaturahim dengan menggunakan digital. Okey, seterusnya saya akan bercerita tentang definisi pendidikan. Pendidikan ditafsirkan sebagai usaha untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia. Manusia dianggap mundur sekiranya tiada pendidikan. Pendidikan juga merupakan satu proses menimba ilmu penting dalam kehidupan manusia. Okey, pendidikan ni adalah sesuatu yang perkara yang paling penting dalam kehidupan kita kerana kita dituntut untuk menuntut ilmu
Dalam agama pun kita dituntut untuk menuntut ilmu, kerana dengan ilmu kita dapat berjaya, dengan ilmu juga kita akan berjaya dunia, dan dengan ilmu juga kita akan berjaya di akhirat nanti. Okey. Dalam Islam pun hukum untuk menuntut ilmu adalah fardu ain, dan penting untuk kita menuntut ilmu. Jika kita tidak menuntut ilmu, kita akan dianggap mundur. Dan apabila kita kesan positif apabila kita menuntut ilmu, pertama kita akan dapat mengubah diri sendiri, dapat mengubah nasib keluarga, dan dapat mengubah untuk maju lebih ke hadapan, untuk membantu keluarga, untuk membantu ibu bapa, dan dapat menjadi seorang yang lebih insan yang lebih baik. Apabila kita menuntut ilmu, bukan kita sekadar untuk menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, apa yang kita pelajari contohnya bidang kejuruteraan, tapi kita perlulah menuntut ilmu dalam bidang-bidang lain juga, seperti cara kita bercakap, cara kita bekerjasama dalam kumpulan. Okey, dan sekali pendidikan tu adalah amat penting untuk kita, kerana dengan pendidikan kita dapat meningkatkan kepribadian diri kita ke arah yang lebih baik, dan akan jadikan kita seorang insan yang lebih baik. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hilmi bin Husin. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian kami. Kajian tinjauan ini merupakan kajian inferensi dengan menggunakan data-data kuantitatif dan kualitatif yang dipungut melalui hasil temu bual dan kajian perpustakaan. Kajian ini akan memperoleh data-data daripada soalan-soalan yang ditanyakan kepada responden melalui kaedah temu bual. So, kaedah kajian kami ada dua, iaitu kajian perpustakaan dan kajian temu bual. Kajian perpustakaan, sebelum melakukan kajian lapangan, kami akan melakukan kajian perpustakaan terlebih dahulu. Kajian perpustakaan bertujuan untuk mengukuhkan dan menjelaskan tentang integriti mahasiswa dalam pendidikan online. Seterusnya, kajian temu bual ialah temu bual atau yang dikenali dengan istilah interview adalah satu proses interaksi dan komunikasi dari dua orang atau lebih. Metod ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat dengan bertanya langsung kepada responden. Itu saja dari saya. Okey, slide seterusnya adalah cara meningkatkan mutu integriti pendidikan dalam kalangan mahasiswa. Pendidikan sudah lama diperkenalkan di Malaysia sebelum kedatangan kuasa penjajah di tanah Melayu, yang di mana pendidikan ini berbentuk tidak formal dan tiada perkembangan kognitif oleh pelajar-pelajar akan tetapi seiringnya peredaran zaman mengubah corak pendidikan ke arah yang lebih maju sesuai dengan era kemodenan, yang di mana pendidikan dijadikan keutamaan kepada masyarakat. Melalui pendidikan juga terdapat tempat pembelajaran yang terbina, sebagai contoh sekolah rendah, sekolah menengah serta universiti juga terbentuk atas dasar pendidikan bagi meningkatkan ilmu para mahasiswa dan mahasiswi ataupun pelajar bagi mengembangkan tahap pembelajarannya. Mutu integriti juga diambil kira dalam pendidikan mahasiswa. Hal ini kerana dengan mutu integriti yang baik dapat melahirkan mahasiswa yang pintar, jujur dan amanah serta berbakti kepada nusa bangsa. Terdapat beberapa pandangan terhadap pihak pensyarah dan pihak pelajar dalam meningkatkan mutu integriti pendidikan ini. Terdapat dua pandangan yang berbeza menurut pelajar dan pensyarah dalam mengekalkan cara mereka. Bagi pelajar, cara meningkatkan mutu integriti pendidikan dalam kalangan mahasiswa adalah dengan menjalankan pembelajaran secara bersemuka, kerana terdapat beberapa alasan mengapa pelajar lebih mengutamakan mutu integriti pendidikan secara bersemuka, kerana belajar secara bersemuka dapat memudahkan mahasiswa untuk memahami sesuatu pembelajaran dengan lebih tepat, kerana pembelajaran ini mengkhususkan pelajar dapat berinteraksi secara langsung dengan pengajar sekiranya tidak faham. Di samping itu, ini juga boleh dijadikan contoh di mana kebanyakan uji kaji khususnya mahasiswa kejuruteraan memerlukan eksperimentasi di dalam makmal dengan lebih giat bagi memahami tugasan mereka berbanding eksperimentasi di atas talian yang menyukarkan mereka mengetahui lebih dalam tentang eksperimen yang dijalankan. Bagi pelajar juga, pembelajaran secara bersemuka juga boleh meningkatkan sosialisasi dan interaksi antara mahasiswa. Hal ini demikian kerana sosial dan interaksi ini dapat meningkatkan mutu pendidikan mereka dalam bertanya dan berdiskusi sesama mahasiswa.
Kaedah ini dapat memberi kelebihan kepada pelajar dalam meningkatkan mutu integriti dalam kalangan mahasiswa. Selain itu, bagi pensyarah pula adalah dengan melaksanakan pembelajaran secara hybrid. Pelaksanaan pembelajaran ini sudah diperkenalkan pada tahun ini bagi membendung gejala penyakit COVID-19 daripada berleluasa. Cara pembelajaran ini telah diperkenalkan oleh Menteri Kesihatan kita iaitu Khairy Jamaluddin, yang di mana Malaysia bakal memasuki fasa endemik COVID-19 bermula hujung Oktober ini, susulan lebih 90% populasi dewasa di negara ini setelah melengkapkan 2 dos vaksinasi. Antara kelebihan pendekatan kaedah hybrid ini adalah pembelajaran lebih anjal. Menerusi pendekatan ini, pensyarah akan lebih fleksibel dengan mod pengajaran. Begitu juga dengan pelajar dalam mencapai bahan pembelajaran mereka. Selain itu, ia juga boleh berlaku dengan kolaborasi dan komunikasi antara pelajar dan guru. Pelajar juga boleh bersoal jawab dengan bersuara seperti biasa atau menggunakan teks sama ada WhatsApp atau Telegram semasa mengemukakan pertanyaan. Kaedah ini juga mendorong pelajar bebas meneroka sumber ilmu. Hal ini disebabkan pendekatan pembelajaran hybrid ini adalah gabungan 2 teknik pembelajaran, maka sesi dalam talian juga boleh dimanfaatkan oleh semua pelajar. Itu saja poin yang dapat saya simpulkan berdasarkan 2 pandangan ini. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang kita akan masuk tentang cabaran dalam aspek pendidikan. Yang pertama, kita ada online. Memerlukan peranti pintar yang mempunyai sokongan spesifikasi peranti yang tinggi. Dan yang kedua, cabaran dia ialah capaian internet yang kurang memuaskan. Okey, seterusnya, tidak semua pelajar yang mampu mempunyai peranti yang hebat untuk mengakses beberapa maklumat kerana peranti mereka mempunyai spesifikasi yang rendah. Okey, yang ketiga, peranti yang tidak tahan panas dan mudah rosak. Okey, contoh macam bila kelas online, selalu kelas akan lama. So, peranti-peranti yang spesifikasi dia rendah akan cepat panas dan menyebabkan peranti itu mudah rosak. Cabaran yang seterusnya ialah capaian internet, yang di mana capaian internet yang kurang memuaskan khususnya bagi pelajar yang duduk di pendalaman. Okey, bila duduk di pendalaman, internet itu amat lemah. Yang kedua, kita ada cabaran dalam aspek pendidikan tentang hybrid. Okey, yang pertama ialah menyebabkan pelajar merasa terbeban oleh waktu dan jadual kelas kerana waktu kelas yang berbeza. Kerana jadual kelas atas talian dan kelas fizikal boleh berubah mengikut syarat dan arahan oleh pensyarah. Yang kedua ialah pengurusan masa yang tidak terurus akibat jadual kelas pendidikan yang sering berubah. Yang ketiga ialah face to face atau bersemuka. Mahasiswa ataupun pelajar perlu mengikut prosedur operasi standard iaitu SOP. Yang kedua ialah bilangan mahasiswa yang perlu dibahagikan akibat tidak boleh terlalu ramai dalam kuliah pembelajaran. Ini kita kena ikut SOP, yang di mana kalau kelas itu terlalu padat, bilangan pelajar harus dibahagikan dan menyebabkan pensyarah memerlukan mengajar 2 kali. Yang seterusnya, perbincangan kumpulan perlulah secara jarak dan perbualan sentiasa memerlukan pelitup muka agar rangkaian COVID-19 tidak merebak. Ini juga satu cabaran, ya. Okey, seterusnya kita ke cabaran dalam aspek sosial. Aspek sosial mempunyai 3, iaitu mahasiswa, ibu bapa dan pensyarah. Yang pertama ialah mahasiswa. Nilai integriti semakin nipis di telan zaman. Mahasiswa juga selalu mengambil kerja sambil lewa. Cabaran yang seterusnya ialah tidur di dalam kelas atas talian. Meniru dan melakukan plagiat semasa ujian atau tugasan individu. Tidak memberi tumpuan yang penuh di dalam kelas talian seperti melakukan perkara yang tidak berfaedah. Tidak menepati masa semasa menghadiri kelas di atas talian. Yang seterusnya ialah cabaran dalam aspek sosial, pensyarah. Pensyarah seharusnya menata minyak yang penuh tentang pelajar yang bermasalah. Yang kedua, pensyarah yang tidak mementingkan kejujuran seperti membiarkan mahasiswa meniru dan plagiat semasa ujian atau tugasan. Yang ketiga, pensyarah yang tidak menepati masa semasa kelas di atas talian atau tidak memaklumkan kepada pelajar bahawa kuliah terpaksa ditunda. Dan tenaga pengajar yang tidak mengajar dengan serius, seperti macam pengajar tu baca slide je. Tapi tentang pensyarah ini, tidak semua pensyarah yang macam tu, hanya segelintir. Bukan sahaja pensyarah, termasuk tenaga pengajar ataupun mana-mana guru. Yang terakhir ialah ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh acuh tak acuh terhadap mahasiswa yang masih memerlukan dorongan dan galakan.
So mahasiswa ini amat-amat memerlukan galakan daripada ibu bapa untuk menjadi seorang yang berintegriti. Seterusnya, ibu bapa yang tidak menyediakan peranti seperti komputer riba, telefon bimbit, wifi dan lain-lain. Ini akan menyukarkan mahasiswa untuk meneruskan pendidikannya atas talian. Yang ketiga ialah ibu bapa yang menyokong anaknya untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti tidur, meniru dan tidak menghadiri kelas di atas talian. So ibu bapa perlulah memainkan peranan di mana haruslah menasihati anak-anak mereka supaya tidak tidur di dalam kelas talian, tidak meniru dan tidak menghadiri kelas di atas talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Afif bin Adis. Nombor kad matrik saya DN210003. Saya daripada kelas Seksyen 3, subjek kenegaraan. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang bahagian demografi. Kami membuat demografi secara temu bual yang memfokuskan kepada dua aspek, iaitu aspek peranan pelajar dan satu lagi aspek cabaran. Saya ingin membentangkan tentang aspek peranan pelajar. Soalan satu yang kami ajukan adalah, adakah anda bersikap jujur dalam membuat sesuatu keputusan? Kejujuran atau bersikap jujur adalah suatu perkara yang paling penting. Sentiasalah bersikap jujur dengan diri anda tanpa ragu-ragu mengenai perkara-perkara dalam kehidupan anda. Bersikap jujur dengan diri sendiri adalah amalan latihan yang baik. Ulasan ataupun kesimpulan yang kami dapati daripada jawapan responden, majoriti responden bersetuju dengan persoalan atas kerana sikap kejujuran menunjukkan imej seseorang. Dengan itu, kita dapat mengekalkan kepercayaan orang ramai terhadap diri kita. Sikap yang jujur juga perlu diterapkan daripada waktu kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Para ibu bapa perlulah menitik beratkan hal ini dan tidak hanya memandang enteng terhadap perkara ini. Soalan yang kedua, adakah anda memberikan sepenuh perhatian di dalam kelas yang dilakukan secara atas talian? Perkataan integriti dalam bahasa Melayu dipinjam daripada perkataan integrate dalam bahasa Inggeris yang mempunyai makna generic. The quality of being honest and having strong moral principle. Sementara Kamus Peribahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka 1985 pula mendefinisikan integriti sebagai kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Ini bermaksud integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai, boleh pegang cakapnya dan lain-lain. Kesimpulan yang kami perolehi daripada jawapan responden, majoriti daripada responden memberikan sepenuh perhatian terhadap kelas walaupun dilakukan di atas talian. Namun demikian, 40% daripada majoriti responden kurang memberikan tumpuan ke atas kelas yang dilakukan secara atas talian. Ini kerana ada yang menerangkan bahawa kesibukan suasana di rumah adalah menjadi faktor utama mereka kurang memberikan tumpuan terhadap kelas yang sedang dijalankan. Ada juga yang berpendapat bahawa mereka hanya akan memberikan tumpuan ke atas subjek yang diminati atau subjek yang penting bagi mereka sahaja. Seterusnya, soalan yang kami ajukan adalah, adakah anda memberikan respon kepada pensyarah di dalam kelas yang dilakukan secara atas talian? Ulasan yang kami dapat simpulkan daripada jawapan responden, pemberian respon daripada siswa terhadap pembelajaran di atas talian adalah meluas. Terdapat responden yang menyatakan bahawa hubungan talian Wi-Fi mereka adalah kurang baik. Selain itu,
Terdapat responden yang memberikan respon bahawa mereka akan hanya menyahut panggilan pensyarah apabila nama mereka dipanggil sahaja. Manakala, sikap yang malu juga menjadi punca kepada responden untuk kurang memberikan respon kepada pensyarah. Soalan yang keempat yang diajukan adalah, apabila diberikan tugasan ataupun assignment, adakah anda menyiapkannya tanpa menangguh? Ulasan yang kami dapat simpulkan adalah majoriti daripada responden menyatakan mereka menangguh untuk menyiapkan tugasan yang diberi. Ini kerana terdapat hal-hal peribadi yang telah dinyatakan oleh setiap responden. Namun demikian, terdapat juga responden yang menyatakan bahawa mereka menyiapkan tugasan mereka tepat pada waktunya. Ini kerana terdapat responden menyatakan bahawa tarikh penghantaran assignment bertindih dengan tarikh penghantaran tugasan subjek yang lain-lain. Seterusnya, yang terakhir bagi aspek peranan pelajar ialah soalan kelima. Pada waktu ujian yang dilakukan secara atas talian, adakah anda menyiapkannya dengan hasil usaha sendiri? Kesimpulan yang kami perolehi adalah majoriti responden menyatakan mereka menyiapkannya ujian yang dilakukan secara atas talian dengan hasil usaha diri sendiri. Hal ini disokong oleh sebab majoriti responden menyatakan bahawa mereka takut. Atas disebabkan hal demikian, responden tidak mahu mengulang semua subjek yang dipelajari pada semester tersebut. Namun demikian, terdapat juga responden yang menyatakan mereka hanya menyiapkan ujian yang dilakukan secara atas talian dengan hasil usaha sendiri dengan subjek yang tertentu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nafis Nekuddin bin Syarudin, nombor pendaftaran DN210023 daripada kelas Seksyen 3 Subjek Kenegaraan, ingin menyambung penerangan demografi. Untuk seterusnya saya akan menerangkan kepada aspek cabaran. Soalan yang pertama yang dinyatakan adalah, apakah pandangan anda terhadap keadaan rumah yang kurang sempurna dengan kelengkapan Wi-Fi dan keperluan laptop ataupun telefon pintar untuk menjalankan kelas atas talian? Daripada dapatan kajian kami memperolehi bahawa terdapat responden yang menyatakan kesempurnaan peralatan pembelajaran atas talian adalah amat penting bagi melaksanakan pembelajaran yang sempurna. Namun demikian, bukan semua rakyat Malaysia berkemampuan untuk menyediakan kelengkapan yang sempurna untuk pendidikan era digital pada masa kini. Dengan itu, mereka berpendapat bahawa bantuan perlu diberikan kepada golongan tersebut. Kekurangan kelengkapan akan menyebabkan mereka tertinggal informasi penting yang diberikan oleh pensyarah di dalam kelas. Selain itu, terdapat juga responden yang menyatakan bahawa pelajar perlulah berusaha untuk mendapatkan modul sekiranya mereka tiada smartphone atau Wi-Fi. Mereka menyatakan pepatah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Pelajar masih boleh belajar jika ada usaha dan kemahuan. Seterusnya, soalan nombor 2. Adakah anda bersetuju dengan pembelajaran di era digital seperti kelas atas talian yang perlu menggunakan laptop atau telefon pintar? Jelaskan jawapan anda. Ulasan yang kami peroleh adalah majoriti daripada responden menyatakan bahawa mereka tidak bersetuju dengan pembelajaran di atas talian. Terdapat responden yang menyatakan tidak semua pembelajaran yang perlu dilakukan secara digital seperti subjek yang memerlukan kemahiran ataupun boleh dikenal pasti sebagai skill perlulah dilaksanakan secara bersemuka seperti kemahiran hidup ataupun lab report. Selain itu,
terdapat juga responden yang mengadu bahawa pendidikan secara maya memerlukan kos yang tinggi, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak-anak yang ramai. Ia juga mengundang banyak masalah seperti hilang fokus kepada pembelajaran dan menyebabkan keciciran. Malah, terdapat juga responden yang bersetuju dengan pembelajaran atas talian kerana dapat menjimatkan kos dan masa dari segi pengeluaran wang mengisi gas pengangkutan pelajar ke kelas. Seterusnya, soalan ketiga. Pada pandangan anda, bagaimanakah tentang kesihatan mental dan fizikal semasa pembelajaran di atas talian? Kesimpulan yang kami dapati adalah majoriti daripada responden menyatakan bahawa tentang kesihatan mental dan fizikal semasa pembelajaran di atas talian adalah merosot. Responden menyatakan mereka hilang fokus ketika pelaksanaan pembelajaran di atas talian. Mereka juga risau tentang keadaan mereka yang terdedah dalam jangka masa yang lama menghadap skrin gadget. Ini akan menjejaskan kesihatan mata dan pendengaran mereka. Selain itu, ada juga yang menyatakan bahawa kesihatan fizikal dan mental mereka dalam keadaan yang baik di atas sebab setiap petang terdapat aktiviti riadah yang dilaksanakan. Hal ini membolehkan kesihatan mental dan fizikal mereka juga terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Azmi. Saya akan terangkan tentang kesimpulan. Pembelajaran dan pengajaran dalam talian merupakan satu alternatif yang dapat membantu para pelajar untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam pandemik COVID-19. Hasil kajian dapati tahap keberkesanan yang tinggi menunjukkan bahawa pembelajaran dan pengajaran dalam talian menjadikan peluang kepada generasi baru dengan aktiviti pembelajaran dan komunikasi yang lebih baik tanpa mengambil kira faktor tempat masa. Selain itu, komitmen bagi semua pihak termasuk pensyarah maupun pelajar, ibu bapa amat diperlukan bagi menjamin keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dalam talian ini. Diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang berkenaan bagi mengambil kira keperluan meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi baru yang diperlukan untuk melaksanakan transformasi terhadap sistem pendidikan terutamanya di negara kita. Terima kasih.